Dia untung rugi tu kemudian. Kita cuba dulu. Boleh pergi ke tak? Bila benda tu dah jadi duit, so saya yakin benda ni boleh pergi. Ini adalah white oyster, yang ni adalah grey oyster. Kelabu lah, sedap lagi. Cuma kandungan kebaikan banyak pada putih lah. Antibody semua banyak pada putih lah. Nama saya Emma. Saya berumur 35 tahun. Kerja sebagai petani lah, kira petani mushroom. Malaya Mushroom Sdn Bhd, dia ada keluarkan bongkar mushroom fresh. And then siapa-siapa yang macam nak join dengan Malaya Mushroom, nak beli bongkar ke apa, kita alu-alukan lah untuk pembelian bongkar dan untuk kursus tanaman cendawan. Sebab kita ada juga mengajar. Cuma sekarang ni akak tengah syarat, so akak pending dulu. Biasa tiap bulan kita akan adakan kursus untuk usahawan baru. Untuk harian, contoh hari Isnin, fokus untuk fruiting saja, termasuk steamer. Untuk keesokan harinya, sebab dia ada jadual, Isnin, Rabu, Jumaat adalah buat bongkar. Hari Selasa, Khamis dan Sabtu adalah untuk buat benih. Kita suntik benih. So dia kena balance macam tu. Sebahagian akan masuk kat bilik harvest, sebahagian dia akan pergi pada customer. Sebab ada customer sanggup tunggu nak yang matang. Macam contoh yang separuh matang, yang mycelium putih tu baru separuh, saya tak lepas. Twice setiap hari, start pukul 7 pagi lah. Dia dilakukan dengan 2 orang budak atau 3 orang budak untuk bahagian mushroom saja. Yang lain buat kerja lain setiap hari tu. Mesin tetap on, budak tetap tuai mushroom. Siap hal mushroom, baru dia akan pergi ke depan untuk tolong depan. Ini adalah area untuk pembuatan bongkar lah. Diorang selepas keluar daripada mesin, diorang akan packing. Ini adalah abuk kayu getah yang kita mix dengan campuran dia kapur pertanian dengan dedak. Dedak fungsi dia adalah untuk nutrisi dia, untuk makanan cendawan tu sendiri. Kalau dia tak makan, macam mana nak tumbuh nak? So kita akan mixkan dia, baru kita packing. Steamer boiler, kita akan masukkan bongkar. Selepas kita bungkus tu, selepas proses pembuatan bongkar tu, kita akan steamkan dia selama biasanya saya buat 12 jam sebab kapasiti besar. Yang ni boleh masuk 9,000 bongkar sekali steam. Untuk matikan kuman dia semua yang ada, sebab kita nak masukkan biji benih mushroom. In case kalau katakan kita tak kukus ke apa, dia akan mudah konten. Dia akan mudah rosak. So nak elakkan kerosakan semua tu, kita kena kukus lah. Yang ini adalah untuk kita bakar supply asap pada steamer tadilah. Ini kita akan bakar kat sini. And then air akan masuk ke dalam lah. Uap air tu akan masuk ke dalam untuk steam bongkar. Ada juga yang gas. Cuma gas adalah satu kos, betul. So kita kalau ada orang yang buang kayu, sebab biasanya orang akan buang kayu kat sini, dan kita pakailah. So kita guna daripada bahan buangan. Selepas buat bongkar daripada depan, and then kena steam dulu. Sejukkan kat bilik sini, dah sejuk, baru kita akan bawa ke sini untuk kita benih lah. Daripada gandum lah, kita kena culture dulu cendawan tu. Cendawan mana ada biji, dia ada spora saja kan. So lab kita ada dekat bandar Stikofil untuk menghasilkan benih ni. Isu bukan kos, isu kepada kalau katakan kita beli, sometimes rosak ke apa, diorang tak tahu apa punca. Sama ada farm kita yang problem ke atau benih diorang. Kalau katakan kita buat sendiri semua, kita tahu sama ada dari benih ataupun farm yang problem. So kita cepat boleh settle problem yang ada tu. Kalau semua under tangan kita, maksudnya lab di tangan kita, farm di tangan kita, so kita dapat cari dan kita jumpa solution apa yang perlu dibuat. Sebab mengapa ramai grower yang macam tumbang ke apa, sebab isu macam tu lah. Bila kita tanya macam penjual benih, dia kata benih dia bagus semua dia tak tahu. So dia still salahkan ladang, sampai ladang still salahkan benih, sampai bila dia tak tahu punca. Tapi bila kat tangan sendiri, kita boleh check reverse balik berapa hari bulan benih dibuat, semua tu.
berapa hari bulan kita suntik sebab semua ada rekod, and then kita cepat dapat solution. Okay, ini adalah bilik peram. Bilik peram maksudnya selepas kita suntik benih, kita akan peramkan dia. Dia nak bagi mycelium tu jalan. Bila matang, maksudnya okey. Ini adalah 4 hari bulan 7 dan mycelium dah sampai sini. Nampak tak? Putih ni. Mycelium tu apa? Mycelium dia apa? Mycelium adalah cendawan tu lah. Macam akar cendawan lah, ibarat akar cendawan lah. Tapi actually boleh dikatakan pokok dia juga sebab daripada mycelium tu lah keluar cendawan. Bila dia dah full, macam putih macam tadi tu, bila dia dah full, baru dia akan keluarkan cendawan tu. Dalam botol ni pun saya ada filter semua. Filter untuk tapis udara masuk. Serangga tak nak masuk semua, tak nak ada gangguan luar. Kalau ada gangguan dia akan rosak lah. Sama juga macam pokok lain, kalau kita nak tanam, pun dia kena ada tempat khas dia untuk tanam baby dia. Macam tu juga, macam rock melon macam ni. Sama je. Dia macam anak pokok lah. Ni anak pokok lah kira. Bila musim sejuk ke apa, dia agak agresif sikit lah. Dia laju sikit, even dia 4 hari bulan 7. Dah hampir separuh matang. Ni adalah bongkah yang dah hampir matang. Macam saya tunjuk tadi, mycelium dia hampir penuh. Macam ni sekejap. Okey. Ni mycelium dah hampir penuh. Ni dia. Mycelium lah, mycelium. Ini adalah cendawan ni. Dia keluar daripada mycelium. Bila dah full, dia akan paksa badan dia untuk floating lah. Untuk keluarkan cendawan. Sebab dia dah tak dapat jalan kan. Okey, yang ni adalah bilik floating yang pertama. Yang ni isi dalam 16,000 bongkah. Setiap pagi biasanya kita akan tuai mushroom lah, harvest daripada bilik ni. Anggaran bilik ni biasanya setiap hari kadang lah ikut cuaca 50 kg, 80 kg untuk satu bilik ni sajalah. Cara untuk tuai pula, just pegang macam ni dan tarik macam tu saja. Biasanya kalau grower kita akan cakap ni hari kedua atau hari ketiga lah selepas dia pinhead macam ni. Esoknya dia dah boleh tuai. Okey, daripada proses pembuatan sebulan baru dia akan fruiting. Okey, dia pembersihan akar cendawan sebab bila kita tuai dia ada akar dia, betul? And then dia akan potong akar tu. Mana yang kering kita akan letak terus kat situ lah, kita buang yang kering dan kita akan ambil yang elok sajalah. Dia akan jadi kering macam ni. So kita akan asingkan dia dengan yang cantik lah. Yang macam ni dia cantik. Dia beza kan, dia kering, dia cantik. So kita akan buat pembersihan kat sini lah. Ini adalah white oyster, yang ni adalah grey oyster. Okey, untuk pasaran di Selangor ni lebih kepada grey oyster. Kalau belah utara lebih kepada putih. Tapi sebab ada permintaan juga dari putih, cuma tak banyak lah. So kita ada tanam putih. Macam Jaya Grocer, dia ada permintaan putih. So kita hantar kat dia orang putih. Actually daripada segi rasa, sebab macam Selangor memang lebih kepada tanam kelabu, so orang dah terbiasa dengan kelabu. Kalau macam belah utara, diorang lebih kepada putih. Actually putih ni lagi kuat dia punya bongkah dan hasil dia pun lagi banyak sebab kurangnya kerosakan daripada bag mushroom tu, daripada bongkah tu. Kelabu lah sedap lagi. Cuma kandungan kebaikan banyak pada putih lah. Antibody semua banyak pada putih lah. Kebanyakan customer putih ni adalah Chinese, Indian. Dia suka putih lagi sebab kebaikan dia lagi banyak pada putih. Kalau untuk pasar dia akan ambil macam dia ada kuantiti tetap setiap hari lah untuk pasar. Sometimes dia akan ambil 100 kilo, 200 kilo bergantung stok yang kita ada. Sebab cendawan ni dia berbuah bergantung pada suhu. Time sejuk-sejuk macam ni dia akan banyak. Time di musim panas tak ada. So sebab tu dia on demand selalu. Bila panas memang semua orang kata satu negara lah cendawan tak ada. Untuk hasil cendawan tu sendiri, sehari biasanya 200 hingga 300 kg. Semua anggaran dalam 98,000 bongkah. Okey, ni bilik yang dah siap harvest. So kita akan bersihkan macam ni lah. Yang ni bongkah dia dah masuk 3 bulan. Maknanya even 3 bulan dia still keluar hasil, cuma dah tak banyak lah. Ini adalah sistem humidifier untuk sejukkan dia. So dia agak berkabut sikit kat dalam.
untuk sejukkan dia. Dia ada suhu tertentu untuk dia berbuah. Macam cendawan ni dia akan berbuah pada suhu 75 hingga 90% lah kelembapan. Suhu di bawah 30 Celsius. Pun bilik yang usia dia 3 bulan juga, maybe minggu depan kita akan dispose bilik ni lah untuk tukar kepada bongkah baru. Ni adalah bongkah-bongkah yang 3 bulan lebih, kita nak dispose dia lah. Nak buang dia. Selepas kita buang, kita akan top up dengan bongkah baru. Kena buang lah. Sometimes ada orang ambil untuk buat kompos. Tapi kita tak boleh buat kompos kat sini lah sebab farm akan kotor. Asalnya saya ada kedai di Jalan Tar, saya berniaga di Jalan Tar. Bila ekonomi down, suami saya cakap, tak payah tunggu benda ni. Bisnes ni bisnes yang menunggu. Biar kita cari bisnes yang orang cari kita. And then fikir kita, sebab saya minat bunga, saya suka tanam bunga. And then suami saya cakap bunga ni agak susah. Dan dia bagi satu benda yang tak perlu baja, yang tak memeras, penjagaan tu kurang sangat lah. Just dia perlukan air. Pokok cendawan lah. Dia belikan saya pokok cendawan, kita tanam kat rumah. And then benda tu berjaya. First yang saya nak buat besar tu, sebab cendawan yang saya tanam 50 bongkah sahaja asalnya, yang saya beli daripada grower lain, 50 bongkah tu, saya dapat jualkan cendawan tu kepada kedai Aceh. So saya excited, makna benda tu memang boleh jadi duit. And then saya laburkan apa yang hasil niaga saya dulu, saya laburkan pada cendawan sikit demi sikit. Bagi orang bisnes, sebab memang dah biasa berniaga, dia untung rugi tu kemudian. Kita cuba dulu, boleh pergi ke tak? Bila benda tu dah jadi duit, even dia macam tak ada margin lagi lah, tak ada margin, tapi benda tu dah jadi duit, so saya yakin benda ni boleh pergi. Sebab benda tu dah jadi duit. Sama juga macam bisnes lain, kalau even kita ambil tudung banyak tapi kita tak pandai jual, dia tak jadi duit. Tapi sebab background kita bisnes, memang dah berniaga, bila kita buat something tu, mesti kita nak jadikan duit. Bila benda tu dah jadi duit, oh okey. Dah jadi duit, memang benda ni akan pergi kot mana pun. Kita nak tak nak je. Serius ke tak serius je. Fokus ke tak fokus je. Sebab bila duit kita yang keluar, kita akan sayang benda tu. Sebab duit. Lagi satu memang minat duit. Dalam dunia bisnes saya akan fokus satu benda. Sebab kalau kita, itu lagi baik, sampai bila kita takkan jumpa yang terbaik. So bila saya dah fokus pada cendawan, saya cari yang cendawan punya. In case ada madu kelulut lah apa, saya tak ambil. Ramai grower problem memang kat situ je pekerja. Kalau dia dah berani melompat ke cendawan, maknanya dia ada duit, itu je. Saya faham. Sebab untuk buat, bukan cendawan je, semua pertanian first dia memang makan duit. Permulaan dia memang makan duit untuk apa-apa pertanian. Untung orang cakap dia sen-sen je. Tapi kalau kita committed, orang kata setiap hari kita ni, sen-sen pun boleh jadi gunung, betul tak? Sebab apa? Benda makanan, even macam contoh bisnes lain sekarang, macam tudung, macam apa pun macam ni kan, down kan. Tapi untuk tanaman, still orang makan. Pertanian satu je kunci yang kena ada, kita kena ada kat ladang. Kita kena ada kat ladang. Sebab sometimes masa kerja tu berbeza, even kita dah setkan semua kerja apa, sometimes ada isu contoh mesin rosak, semua timing dah lari. So kita memang kena ada.